Bab 6 Pembahagian sel. 6.1 Pembahagian sel. Baik, sel akan membahagi dan akhirnya akan mati. Sel baru yang terbentuk melalui pembahagian sel. Di antara proses yang berlaku adalah seperti proses kariokinesis, iaitu bermula dengan pembahagian nukleus. Seterusnya, cytokinesis, iaitu pembahagian cytoplasma menjadi 2 sel anak yang baru. Sel badan, antara sel-sel yang terlibat dengan proses pembahagian sel, iaitu sel badan, sel soma, yang dikenali sebagai sel soma, sel pembiakan ataupun gamet. Mari kita lihat apakah itu sel soma dan sel gamet lah. Baik, sel soma merupakan sel badan selain daripada sel gamet. Sel soma terhasil melalui proses mitosis. Apa jua sel yang terdapat di badan kita, sel pipi, sel saraf, dan lain-lain, sel kulit, itu merupakan sel soma lah. Jadi, ianya terhasil melalui proses mitosis. Mengandungi bilangan kromosom yang diploid. Nanti kita tengok macam mana dikira diploid. Iaitu setiap sel ada 2 set kromosom. Nanti kita akan tengok bagaimana struktur kromosom. Atau kita singkatkan kepada 2N. 2N diploid. 2 kat depan tu mewakili perkataan diploid. Dalam sel soma manusia yang normal, 2N bersamaan 46 bilangan kromosom. Baiklah, sel gamet. Sel gamet adalah sel pembiakan. Jadi kita khususkan sel gamet adalah sel pembiakan. Ia terhasil melalui proses meiosis. Jadi nanti di 6.2 dan 6.3 kita akan belajar dengan lebih detail lah mengenai mitosis dan meiosis. Jadi kat sini dah boleh tengok perbezaan. Sel soma prosesnya mitosis. Sel gamet proses pembahagian selnya melalui meiosis. Sel gamet mengandungi bilangan kromosomnya haploid. Maknanya separuh daripada set asal induk. Setiap sel mengandungi hanya 1 set kromosom ataupun N lah. Kalau tadi sel soma 2N, gamet separuh. Dalam set sel gamet manusia yang normal, N bersamaan 23 bilangan kromosom. Mari kita lihat. Ini N sama dengan 23. Maknanya haploid. Haploid. Sebelum jadi kita dapat kita terhasil kerana gamet jantan bapa yang dipanggil sebagai kromosom paternal. So saya ambil perkataan pa tu untuk papa lah. Lagi separuh kita ambil daripada ibu kita. N bersamaan 23 iaitu gamet betina daripada mama, iaitu ovum lah. Yang kita panggil sebagai kromosom maternal. Ma depan tu untuk mama. Jadi senang nak ingat. Jadi 2 set ni, set gamet bapa dari bapa dan gamet betina, kita dapat 2 set. Bersamaan 2N lah. Macam mana dapat 2N? N tambah N. Bilangan berapa pula? 23 tambah 23. Jadi semuanya dapat 46 kromosom. Ia mempunyai ciri struktur yang sama. Pasangan kromosom 2N adalah dipanggil juga sebagai kromosom homolog. Apakah itu kromatin? Kromatin adalah berbenang halus. Anda boleh rujuk gambar. Macam mana dikira haploid?
Okey, sebab satu haploid. Ini contoh satu set salinan setiap kromosom. Dalam ni ada 3 kromosom tanpa pasangan. Warna merah semua. Macam mana pula dikira 3 pasang? Okey, 3 pasang gambar rajah sebelah. Ni bersifat diplot. Maksudnya ada satu merah, ada satu biru. So, ini dipanggil satu set, 2N. Okey, so ada 3 pasang semua. 3 pasang kromosom. Okey, harap faham ya. Okey, macam mana kita tahu dipanggil satu set? Satu merah mungkin daripada paternal, iaitu papa. Yang color biru datang daripada maternal, daripada mama ya. Okey, seterusnya. Okey, ini gambar rajah sepasang kromosom. Okey, satu daripada kromosom ni kita panggil kromatik. Bila ada 2, kita panggil kromatik berkembar ataupun kromatik kembar yang diikat di tengah-tengah oleh sentroma. Okey, so keadaan 5.4 ni adalah di mana kromosom yang telah mengganda dalam keadaan yang padat. Jadi kromatin kat mana nak tengok? Dalam kromosom. Boleh dilihat dekat kromatik ni. So, satu ni kita akan cakap, inilah kromatin, berbenang halus yang berada dalam kromatik. Jadi istilah-istilah ni anda wajib tahu, perlu tahu sebab dia asas je. Okey, saya teruskan dengan 6.2 kita sel dan meiosis. Okey, kita sel adalah turutan kejadian yang melibatkan penggandaan DNA serta pembahagian sel untuk menghasilkan 2 sel anak yang baru. Okey, maksudnya nak dapatkan sel baru, sel yang lama tu perlu menjalankan kita sel. Okey, seterusnya kita sel terdiri daripada fasa seperti interfasa dan juga fasa M. Okey, mari kita lihat. Okey, ini boleh anda lihat dengan lebih jelas di dalam buku teks. Okey, satu kita sel lah. Boleh lihat dekat mana nak mula. Kalau anda boleh lihat sama-sama. Okey, kat mana kita sepatutnya start? Okey, kita akan bermula di G1. Okey, fasa G1. Okey, G itu sebenarnya mewakili perkataan growth. Tumbuh lah maksudnya, yang besar kan. Jadi G itu pun dah tahu growth membesar. Jadi sel membesar. Komponen sel seperti mitokondria dan jalinan endoplasma dihasilkan dalam fasa ini. Protein untuk kegunaan kitar sel juga disintesis pada ketika ini. Okey, selain daripada itu, nukleus kelihatan besar dan kromosom adalah dalam bentuk kromatin. Maknanya starting dia, sebelum dia bentuk 2 sel, pertama dia kromosom tapi asalnya adalah dalam bentuk kromatin ataupun berbenang halus. Okey, setelah G1, okey, kita lihat pula peringkat interfasa yang seterusnya iaitu fasa S. Okey, S tu mewakili synthesize. Bahasa Inggeris. Dimelayukan sintesis. Kat mana? Apa yang berlaku? Sintesis DNA berlaku dalam fasa S apabila DNA dalam nukleus menjalani replikasi. Jadi kita singkatkan kat sini, fasa S adalah replika DNA. Apa maksud replika? Replika ialah menyalin. Okey, DNA akan menyalin
Kan kita belajar dah tajuk asid nukleik kan. So dari situ kita fahami DNA akan disalinlah menerusi mRNA kan. Okay, setiap kromosom mengganda menjadi 2 kromatik. Kalau tadi dari kromatin membentuk kromatik. So kromatik ni jadi double. Membentuk 2 kromatik seiras yang diikat melalui sentroma lah. Nama lain kromatik kembar. Kedua, 2 kromatik mengandungi salinan molekul DNA yang sama. Kedua-dua kromatik ini berpaut pada sentroma. Sentroma ni macam getah lah. Kita ibaratkan kita ambil 2 straw, kita ikat ke tengah-tengah guna getah. So sentroma ni macam tu lah. Okey, seterusnya adalah fasa G2. Fasa G2 adalah sel akan terus membesar. Sekali lagi, G tu pun maksud dia growth. Membesarlah. Ia akan kekal aktif secara metabolik semasa fasa G2. Sel mengumpul tenaga dan membuat persiapan terakhir untuk memasuki peringkat pembahagian yang seterusnya yang dikenali sebagai fasa M. Jadi M tu ada 2. Okey, satu mitosis dan satu lagi cytokinesis. Jadi mitosis ni melibatkan profasa, metafasa, anafasa dan telofasa. Okey, so fahami dulu kita sel. Baru awak boleh follow mitosis dan cytokinesis. Jadi kena ingat step by step lah. Mula-mula G1, lepas tu S. S ni apa berlaku? Ingat replika DNA. G2 teruskan membesar. G growth. Kemudian barulah masuk fasa M. Di mana fasa M ada 2 pula. Proses berlaku di situ iaitu mitosis dan cytokinesis. Cytokinesis bagi sel haiwan, sel tumbuhan berbeza. Tak apa, mari kita lihat dulu. Yang seterusnya iaitu macam mana nak tengok proses mitosis. So nak hafal mudah saja, anda boleh gunakan teknik Pak Mat. Okay. P untuk profasa, M metafasa, A anafasa dan T telur fasa. Okey, mitosis, proses pembahagian nukleus sel induk menjadi nukleus, 2 nukleus. Setiap nukleus ada bilangan kromosom, kandungan genetik yang sama dengan nukleus sel induk. Sebab itulah apa yang bapa ada, kita ada. Contoh kita warisi warna mata bapa, coklat. Oh, kita pun dapat. Kalau warna iris mata mak kita biru, of course, mesti dapat jugalah. Okey, seterusnya. Ni dinyatakan dalam satu gambaran bagaimana peringkat-peringkat. Contoh profasa. Boleh lihat gambar rajah tu dalam satu sel lah. Ni dia ambil daripada mitosis pada hujung akar tumbuhan. Okey, profasa, metafasa, anafasa dan telur fasa. Boleh lihat. Okey, menggunakan mikroskop elektron jelas satu persatu. Okey, baiklah. Yang ini adalah profasa. Saya tak akan jelaskan satu persatu. Nanti saya akan berikan tugasan. So, anda akan jalankan tugasan untuk membuat nota mengenai profasa, metafasa, anafasa dan juga telur fasa. Okey, sebab dekat sini cara mengingat tu lagi penting. Ya. So, masa menulis nota, pastikan anda mengingat setiap peringkat di mitosis. Okey. Saya sambung untuk perbezaan mitosis dan cytokinesis di antara sel haiwan dan sel tumbuhan. Okey, sel tumbuhan tiada sentriol. Ni kita dah belajar dulu. Mula-mula daripada bab 2 kita dah tengok. Sentriol di sel tumbuhan memang tak ada. Hanya ada pada sel haiwan. Jadi nanti kita tengok ya.
Fasa akhir telofasa, Pak Mat, T, yang last kali, stage last, dua nukleus terbentuk dengan dua cytoplasma. Jadi dah wujud dah dua sel anak yang baru. Cuma tak boleh putus je lagi. Macam mana nak putus? Ni kita tengok Dalam sel haiwan, membran plasma akan mencerut melalui microfilament. Namun bagi sel tumbuhan, vesikel yang dibentuk bercantum membentuk plug sel di bahagian tengah. Jadi nak cakap kat sini tak samalah dua-dua ni. Sehingga wujud dua sel anak baru. Tak faham? Tak apa, kita tengok rajah ya. Boleh lihat rajah 6.4 cytokinesis dalam sel haiwan. Maksud cyto ni senang je, nak belah. Dia nak belah, nak wujudkan dua sel anak yang baru. Jadi untuk sel haiwan, dia akan cerut. Apa yang mencerut? Microfilament. Jadi tengah-tengah ni nanti dia mencerut, lalu terbentuk dua sel anak yang baru. Tapi cytokinesis dalam tumbuhan sebab sentriol tak ada. Jadi macam mana? Dia akan gunakan blood cell. Terbentuk tengah-tengah tu ada blood cell. Makin lama, last sekali dia jadi dinding sel. Maka terbentuk dua sel anak yang baru atau sel soma yang baru. Harap faham ya. Aplikasi. So yang ni pun saya tak akan jelaskan satu persatu lah. Cuma saya highlight sikit ya. Contoh kepentingan mitosis. Satu pada ekor cicak. Jadi bila ekor cicak ni dia terputus, Allah cipta dia dengan kelebihan macam tu ekor dia boleh dijana balik. Boleh dijana balik. Alah cerita Spiderman tu. Kalau boleh ingat balik, pernah tengok cerita Spiderman yang lama-lama dulu. Spiderman 1 ke 2. Dia jana balik ekor tu. Dah putus dah tapi boleh jana balik. Kerja siapa ni? Mitosis. Yang lain. Bayi, perkembangan embrio. Dalam rahim ibu, berlaku pertumbuhan macam mana daripada kecil sampai 9 bulan. Sampailah fetus. Daripada zygote, embrio, kemudian bertukar kepada fetus. Lain-lain hydra, dia boleh buat sel anak baru melalui pertunasan. Saya highlight je lah, saya tak akan terangkan satu persatu lah. Cuma kena ingatlah ini contoh aplikasi dan lain-lain. Ini juga. Boleh tengok ni kultur kan. Penkulturan yang mana kita ambil satu sel, ambil tisu. Contohlah tisu bahagian daging. Kita perbanyakkan. So kita dapat. Ni melalui kaedah pengkulturan. Sama juga dengan pokok lah. Sekian. Terima kasih.